أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita mengaturkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita ruang pada pagi yang berbahagia ini untuk kita semua sama-sama berada di dalam program Karnival Literasi Undang-Undang Syariah yang dianjurkan oleh bahagian sokongan keluarga untuk tahun 2024 ini. Dan pada pagi yang berbahagia ini saya juga turut mengalu-alukan Yang Amat Arif Tuan Haji Zaidi bin Ahmad, Ketua Hakim Syar'i Negeri Perlis, yang mana pada pagi ini bersama-sama dengan beliau adalah seluruh rakan-rakan daripada Jabatan Kehakiman Syariah yang turut bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Serta saya turut mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, di mana kita nak pada pagi ini kita nak berbicara dan nak berbincang sedikit berkaitan dengan satu tajuk yang begitu penting, iaitu berkaitan dengan nafkah, yang mana ianya merupakan satu tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaum lelaki itu adalah pemimpin dan juga pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki itu dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang lelaki itu telah membelanjakan, yakni memberikan nafkah sebahagian daripada harta mereka. Surah An-Nisa ayat yang ke-34. Bagi nak membicarakan tajuk yang begitu penting ini, kita membawakan gandingan panel yang hebat-hebat dan tak perlu diperkenalkan lagi, yang berada di sebelah kiri dan hujung kiri sana. Yang sebelah kiri saya, tuan-tuan dan puan sekalian, kita alu-alukan Sahibus Samahah Profesor Dr. Muhammad Sri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Apa abang, Datuk? Lawa baju, Datuk. Yang kedua, kita juga turut mengalu-alukan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahman, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Perlis, dan juga merupakan ahli Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Apa abang, Prof Madya, Doktor? Lawa juga baju, tapi nampak sedikit berbeza kerana warnanya cerah. Ini Malaysia punya, ini Indonesia. Dan yang ketiga, kita turut mengalu-alukan yang berusaha Profesor Madya Dr. Rashimah binti Samsudin, pensyarah kanan di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia USM. Selamat datang Prof. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak mulakan pada pagi ini dengan kita masuk ke pusingan pertama. Pusingan pertama ni insya-Allah kita cuba untuk nak mulakan dahulu dengan kita nak kenal dahulu dan kita nak mengambil awal daripada maksud nafkah, yang mana nafkah itu sudah pasti merupakan pertukan dalam syarak yang telah disyariatkan kepada orang lelaki ataupun kepada siapa yang sepatutnya memberikan nafkah itu sendiri. Jadi sebagai permulaan, Datuk, apakah yang dimaksudkan dengan nafkah menurut syarak, dan siapakah yang dipertanggungjawabkan untuk nak menunaikan nafkah seperti mana yang telah ditetapkan? Silakan saya bersama Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang dikasihi Fadil Ustaz Nazim sebagai pengurusi moderator pagi ini, yang dikasihi Yang Amat Arif Ketua Hakim Syar'i Tuan Zaidi bin Ahmad, ahli-ahli panel yang bersama dengan kita yang namanya telah disebutkan tadi, wa kullun bismihi wa laqabihi, Arab kata, Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi bin Ramli, Direktor KUIPS, semualah yang berjawatan, yang semua yang ada. Saya ni bila mari tengok kiri kanan saya panel ni buat preparation homework yang bagus. Saya 2-3 hari ni sibuk RUU, jadi tak ada fikir. Pagi ni saya main tanya PA saya, apa tajuk dah? Dia kata, Ustaz Nazim kata,
Tajuk dia nafkah. Lama Ustaz tak fikir pasal nafkah ni. Tak apalah. Dia orang buat preparation. Baik, saya sebut secara umum. Apa yang terlintas ni. Nafkah ni kita telah gunakan dalam bahasa Melayu juga. Asal perkataan Arab ni infaq, anfaqa, yunfiqu, yakni sesuatu yang dia belanjakan. Ahli bahasa ni dia sedikit berbeza tentang dia bermaksud daripada kata apa. Kata halak berarti perkara yang telah dihanguskan, ataupun daripada kata-kata ataupun daripada maksud juzur yang lain. Tak apa, itu satu teknikal dalam bahasa. Cumanya daripada perkataan nafkah ini dari segi istilahnya secara umum, walaupun ada perbezaan di kalangan mazhab ini, dia bermaksud ialah kifayah ataupun saraan yang menjadi kewajipan kepada seseorang untuk ataupun kepada orang-orang yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Man yaqutu, orang-orang yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Dalam konteks perbicaraan kita, mungkin dalam ni sesi undang-undang ni membabitkan isteri, membabitkan anak-anak. Ada nafkah kepada aqarib juga, nafkah kepada kaum kerabat. Itu ada dengan perbezaan syarat di kalangan para fuqaha ataupun para sarjana. Saya balik kepada apa yang Ustaz Nazim tanya. Tadi Ustaz Nazim telah baca ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Rijal qawwam. Perkataan qawwam ni selalu diterjemahkan lelaki menjadi pemimpin, tetapi qawwam dia tidak bermaksud pemimpin. Dia daripada qama, maksud dia menguruskan wanita. Qawwamun, dia bukan saja ialah apabila dia mengurus, dia memimpin, tapi dia menguruskan. Qawwam 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, di atas apa yang telah Allah jadikan sebahagian mereka melebihi sebahagian yang lain. Yakni lelaki daripada sosok tubuhnya, daripada keupayaannya, dia melebihi wanita. Tapi Allah sebut secara spesifik sesuatu yang sangat penting di dalam soal pengurusan atau hubungan lelaki dan wanita, bima anfaqu min amwalihim, di atas apa yang lelaki itu belanja daripada harta mereka. Yakni belanjakan harta untuk istrinya. Jadi dengan itu menjadi kewajipan suami untuk membelanjakan untuk isteri. Dan kemudian para ulama, saya tak tahu, mungkin Ustaz Nazim dah bahagi dah soalan mereka dah siap. Kalau saya terjawab soalan mereka, saya minta maaf. Jadi, kemudian para ulama membincangkan banyak mana yang hendak dibelanjakan itu. Kan? Orang di jabatan kehakiman bagi ke isteri banyak mana, orang pejabat maib bagi banyak mana. Korang sikit. Orang Indonesia banyak-banyak, orang Malaysia banyak mana, orang Saudi banyak mana. Kan? Dari situ maka berlaku perbincangan di kalangan para ulama, tetapi semua mereka merujuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dalam surah Talaq yang kita baca, la yukallifullahu nafsan illa ma atahu, sayaj'alullahu min ba'di usrin yusra. Okey, maka hendaklah membelanjakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, orang yang ada keluasan belanja mengikut daripada keluasannya. Yang duit banyak, dia kena belanja cara duit banyak lah. Iaitu isteri yang suaminya pendapatan 50,000, tak samalah isteri pendapatan yang 5,000. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Sesiapa yang Allah jadikan rezekinya terhad, maka dia belanjalah dengan banyak yang Allah bagi pada kita. La yukallifullahu nafsan illa ma atahu, dan Allah Taala tak illa ma ataha, Allah Taala tak membebankan satu diri, satu jiwa, melainkan dengan kadar yang apa Allah bagi pada dia. Okey, ini secara umum.
Maksudnya belanja banyak mana berdasarkan kepada tadi Dr. Akram sebut, iaitu uruf. Iaitu ini disebut dalam semua fuqaha menyebut iaitu uruf, merujuk kepada keadaan hal diri suami itu dan juga keadaan negeri yang dia tinggal. Kalau dia duduk di Malaysia, orang Malaysia semuanya isteri dia macam mana? Macam itulah dia kena. Dia ada bab yang seperti ini banyak di dalam masalah munakahat. Seperti mahar pun ada mahar mithil, iaitu mahar diukur. Orang di Malaysia macam mana? Tak sama mahar orang Malaysia, mahar orang Saudi. Kalau berlaku perselisihan tentang mahar, umpamanya nak rujuk macam mana? Isteri kata banyak ni, suami kata banyak ni, dia panggil mahar mithil. Tengok mahar orang sepertinya di negerinya, latar seperti itu berapa. Demikian juga nafkah, isteri tuntut 4,000. Tiba-tiba suami tak boleh kata, binu, isteri kawan aku tu, suami dia bagi 500 ya sebulan. Dia tak boleh. Dia hendaklah melihat kepada kedudukan diri dia, di mana dia berada, dan status dia. Falyunfiq liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Okay. Settle. Apakah yang menjadi kunci kepada mahar, kepada apa? Nafkah tadi. Para fuqaha khususnya di dalam mazhab Hanafi ni, mereka buat study ni lagi ni, ini cerita lama mengaji dulu ni. Menyebut kuncinya ialah al-aqdus sahih dan al-ihtibas. Dia panggil al-aqdus sahih ialah akad yang sahih, maksudnya akad fasid. Kerana akad sahih akan menyebabkan ada kesan pada akad. Asarul akad, ada kesan. Bila akad dia ada kesan pada akad. Akad yang tak ada kesan tak boleh. Akad dalam kahwin, dalam filem tak jadi. Akad yang fasid, akad yang ada kesan, yang sahih. Dan ihtibas maksudnya wanita itu sudah tidak boleh lagi bertindak melainkan sebagai isteri. Maksudnya apa? Dia mesti serah. Suami dia nak menyetubuhinya, dia kena serah diri untuk suaminya menyetubuhinya. Suaminya nak berpindah, dia mesti pindah bersama dengan suaminya. Tiba-tiba dia kata, saya tak mau, saya nak duduk rumah ayah saya juga, saya tak mau keluar dari rumah. Gugur, dia tak wajib nafkah itu kerana dia tidak mengikut suaminya. Melainkan ada perjanjian yang awal. Memang dah janji dah, kalau menikah pun saya tak mau keluar. Kalau ada lah orang janji macam tu. Tapi asalnya dia mesti ikut suami dia. Kalau suami dia kata kita nak pergi bertugas di Perlis, dia duduk di Selangor umpamanya, dia tak mau ikut, dan gugur dia punya nafkah dia. Kerana dia tidak menyerahkan diri kepada suami. Dan para fuqaha bincang lagi banyak perkara-perkara yang menunjukkan unsur ini. Seperti kalau sekiranya kahwin-kahwin tu suami dia tak boleh sentuh dia daripada awal kerana dia memang sakit. Daripada awal dia kahwin, tak boleh menggaulinya, juga dia tidak ada kewajipan nafkah. Dan ini adalah perkara yang berkaitan dengan nafkah. Okey, last, gambaran tasawur yang perlu kita bagi. Bila sebut nafkah ni, ia bukan satu kebanggaan suami kepada isteri. Maksudnya, hang tu kalau aku tak pergi makan, tak makan lah. Dia tak boleh. Kerana nafkah itu, suami kalau tak beri, menjadi dosa kepada dia. Dan isteri tak perlu, apabila suami bagi nafkah, halalkan ya nafkah ini. Tak perlu. Suami yang kena minta halal jika tak cukup. Memang hak isteri. Dan ini adalah suatu perkara yang sangat mustahab untuk tuan-tuan dan orang yang menuntun ni letak di dalam peta pemikiran berhubung dengan sistem yang Tuhan letakkan di dalam alam ini ataupun di dalam kerangka urusan ataupun muamalah munakahah di dalam agama. Manusia ini dia adalah makhluk bersosial. yakni makhluk bersosial, dia tak boleh hidup seorang-seorang dia. Untuk membolehkan manusia berkelangsungan, dia kena berkahwin.
Berkahwin itu adalah titah perintah Allah. Untuk berkahwin, dia ada kesan kepada perkahwinan. Maksud dia akan ada isteri. Isteri itu kena duduk dengan suami. Kemudian nanti dia akan mengandung. Kemudian suami nak menggauli dia. Ini semua ada kesan. Untuk kesan itu, agama mengaturkan hukum. Selain daripada akad, isu mahar, isu yang sangat fundamental bagi membolehkan kelangsungan arahan Tuhan, iaitu memakmurkan bumi. Khalifatan fil ard, menjadi khalifah di atas bumi itu ialah isu nafkah. Isu ni dia panggil isu root issue, isu juzur. Karena kalau tidak ada sistem nafkah, tidak ada kelangsungan kepada sistem kehidupan manusia secara keseluruhan. Kadang-kadang orang ni dia tak faham, dia tengok ini satu juzuk. Macam orang kata apa masalah riba, dia tak faham. Riba tu kistan dia sistem ekonomi keseluruhannya. Nafkah tu kesannya sistem kelangsungan manusia keseluruhannya. Kalau tak ada sistem nafkah tu, manusia tak berkelangsungan. Dia tak boleh menikah lah, dia boleh jadi berzina merata, tak ada apa. Sebab itu apa-apa di dalam pemikiran agama hendaklah memahami falsafah dan worldview terhadap isu itu. Sebab itu bila ustaz-ustaz yang ada ni, bila nak syarah nafkah, dia jangan syarah bab nafkah tu secara terpencil. Dia hendaklah melihat kerangka yang besar. Jadi ia kelangsungan. Bila ia kelangsungan, maka seseorang mesti mengeluarkan hartanya. Dalam kehidupan ini, agama jadikan ubudiyah ataupun pengabdian diri kepada Tuhan itu merangkumi soal tindakan, dalam erti kata manusia sembah, solat, tawaf, dan juga soal harta. Manusia mengeluarkan hartanya, yakni membelanjakan apa yang dia milik. Ramai orang boleh ringan tulang, tapi tak ramai orang yang ringan duit dia nak bagi ke orang. Dan oleh kerana nak mengeluarkan wang ini bukan mudah. Bukan mudah nak ambil duit kita bagi ke orang ni. Bagi orang tu makan, bagi wanita makan, isteri kita. Allah tak jadikan itu sebagai tanggungjawab kosong. Ia jadikan ia sebagai pertama kewajipan. Dalam berarti kata lain, awak tak keluarkan nafkah, awak berdosa. Dan ia sebesar-besar dosa. Kafa bil mar'i isman an yudayya'a man yaqut. Cukuplah bagi satu orang itu dosa dengan dia mensia-siakan siapa yang menjadi tanggungjawabnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yakni ini tanggung. Tapi bukan saja Allah jadikan dosa. Tang dosa ni nak jelaskan maksudnya, kalau suami tak keluarkan cukup, dia mesti minta halal daripada isteri. Kita sebalik kan, bila raya, halalkanlah makan dan minum yang telah abang sediakan. Itu kita punya drama. Sebab tu banyak hati-hati ni cerai drama menyusahkan satu negara. Konsep yang salah, sama salah. Supaya mohon supaya ibu halalkan air susu yang diminum. Bukan ibu kena halalkan. Ibu memang wajib menyusukan anaknya. Salah tu. Bukan saya kata soal kesopanan, kesantunan, itu okey. Tapi bukan soal halal dan halal. Minta ayah halalkan segala apa yang ayah beri makan pada saya sejak kecil. Mana ayah? Dia ayah lah kena minta maaf kalau tak cukup. Kerana kewajipan asalnya pada ayah dia. Okey, satu. So kita clear. Yang kedua, sagi dia Paul nak cakap kan. Kacau sabarlah. Dan tak dan tapi tak apalah apa-apa yang ingat. Okey. Kedua, Allah jadikan belanja kepada anak isteri ni merupakan perkara infak
belanja yang paling besar sekali pahalanya dalam senarai perbelanjaan. Belanja buat tabung, buat masjid, apa lagi? Belanja bagi kat orang miskin. Semua itu tak boleh mengatasi dengan duit yang kita bagi makan pada isteri kita. Tak boleh mengatasi. Afdalu dinarin yunfiquhu rajul dinarun anfaqahu ala iyalihi, kata Nabi. Sebaik-baik duit yang seorang lelaki belanjakan ialah duit yang dia belanjakan untuk keluarga dia. The best. Buat masjid tak sama dengan bagi RM100 anak isteri kita makan hari ini. Itu pak kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ini adalah pembelanjaan yang azim. Setengah orang dia kata aku ni tak banyak buat fisabilillah, dia lupa tu yang dia belanja tu anak isteri tu fisabilillah. In kana hadha in kharaja hadha fi saghirihi fakana fisabilillah, kan? Fi sigarihi li saghirihi fakana sabil li waladihi saghir fakana fisabilillah, Tabarani, kan? Dia wa in kana hadha fisabilillah. Orang kata pada ni, kalaulah badan yang hebat tu dia pada keluar pada jalan Allah. Nabi kata kalau sekiranya dia ni keluar untuk mencari rezeki untuk anak dia, dia fisabilillah, kan? Okey. Dengan itu maka tasawur umum tentang yang dikatakan nafkah ni iaitu kewajipan ibadah dan ia adalah sistem kepada kehidupan manusia. Terima kasih. Lagi panjang. Terima kasih diucapkan kepada Sahib Bersama Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Maksud Zainal Abidin. Satu penjelasan yang begitu meluas tentang konsep sebenar kepada nafkah yang merupakan sistem, bukan sekadar satu persemil kewajipan kita untuk bagi kepada anak isteri, tetapi ianya merupakan satu sistem seolah-olah nafkah itu merupakan tanggungjawab utama apabila seseorang itu berkahwin, bukan kahwin saja, bukan kahwin saja, dan ianya setiap yang orang berkahwin tu dia ada tanggungjawab kepada nafkah yang mesti ditunaikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan kesimpulan apa yang Datuk sebutkan tadi seolah-olah memberikan satu gambaran baru kepada kita. Perkara ini perlu disebarluaskan supaya masyarakat faham berkahwin itu ada tanggungjawab yang perlu ditunaikan, iaitu nafkah kepada isteri dan juga anak-anaknya. Saya sendiri pun mendapat pencerahan. Sebab itu kadang-kadang terfikir kenapa Allah SWT sebutkan dalam surah At-Talaq seperti mana yang Datuk sebutkan tadi. Di hujung daripada ayat surah At-Talaq itu Allah kata sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan selepas daripada sukar itu dengan kemudahan. Seolah-olah memberikan nafkah kepada anak, memberikan nafkah kepada isteri merupakan, walaupun nampak macam beratlah juga, kan? Susah juga sebenarnya, kan? Tambah kalau isteri itu berkejaya, Datuk, kan? Isteri berkejaya, takkan lepas kita kan? Kita rasa dia pun kena tolong juga, kan? Jadi itu, sebab itu Allah sebutkan selepas daripada kesukaran itu Allah akan menjadikan dengan kemudahan. Dan insya-Allah seolah-olah nak menggambarkan kepada kita anak-anak dan juga isteri itu juga merupakan jalan untuk kita mendapatkan kemudahan dalam kehidupan kita kalau kita menunaikan dengan tanggungjawab. Okey, kita nak teruskan kepada panel kita yang kedua, yang Arif Profesor Madya Dr. Muhammad Akram Datuk Dahaman. Yang berbahagia Profesor Madya, kita bila sebutkan tentang tadi Datuk dah menceritakan tentang kewajipan kepada nafkah dan definisi kepada nafkah itu sendiri. Jadi dalam konteks undang-undang, khususnya dalam negeri Perlis lah, sebagai pengalaman yang Arif ketika ataupun sebagai hakim Mahkamah Rayuan di negeri Perlis ini, ada tak diperuntukkan secara jelas berkaitan dengan nafkah dalam konteks undang-undang, set undang-undang negeri Perlis ini? Dan pertama, dan yang kedua, siapa yang dipertanggungjawabkan ataupun yang layak untuk nak menuntutkan dengan nafkah ini? Silakan, Ya Arif. Assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih Tuan Moderator, CEO Maib, Ustaz Nazim, Muhammad Nur, Yang Ma'arif, Tuan Jaidi bin Ahmad, Ketua Hakim Syar'i, Prof. Dr. Rozaimi Ramli, Dr. Quib, Ketua Jabatan, Wakil daripada JKSM dan BSK, JKSM dan semua hadirin hadirat. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Datuk Mufti kerana telah memberikan penjelasan yang sangat-sangat tuntas berkaitan dengan
hukum nafkah ini, sehingga akan diangkat menjadi sebaik-baik infak, sebaik-baik sedekah ataupun sebaik-baik seseorang itu mengeluarkan duit daripada hasil usahanya. Dan begitu juga dengan Dr. Roshimah lah yang akan mengupas pada soalan dia yang lain. Baik, kalau tadi kita melihat pada sisi hukum, pada sisi hukum yang ada di sana perbincangan fiqh, Datuk pun sebut tadi, dari sudut bila kita bercakap tentang hukum fiqh ini, dia akan membincangkan berlegar dalam 5 hukum. Betul kan? 5 hukum lah kita panggil ahkam taklifiyah, betul lah kan? Ahkam taklifiyah. Ahkam taklifi itu sama ada wajib ataupun haram ataupun sunat, makruh ataupun harus. Itu kita panggil fiqh lah kan? Itu kita panggil fiqh. Dan bila kita bercakap tentang perkara-perkara berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan isu-isu perkahwinan dan sebagainya, itu ulama letak dalam konteks ahwal syakhsiyah, muamalat yang berkaitan dengan nikah lah, munakahat, dan apa yang berkaitan dengan perkara munakahat. Maksudnya daripada awal syarak begitu lengkap hukum syarak atau Islam itu sendiri, syariah Islam itu sendiri betul lengkap, sehingga dia meletakkan daripada awal, daripada pre-perkahwinan sehingga akan pasca perkahwinan jika tidak dapat bertahan lama perkahwinan tersebutlah. Maksudnya daripada proses pertunangan sehinggalah perkahwinan, sehinggalah dapat anak, kemudian nafkah, isu akad, kemudian isu-isu berkaitan dengan hadanah dan sebagainya, semua itu diperbincangkan dalam konteks fiqh. Soalan yang nak dijawab oleh Hana pada pagi ini ialah bagaimana fiqh itu dalam sejarah perundangan Islam itu sendiri akhirnya dia melalui satu proses yang kita panggil sebagai taqnin. Dia bukan hanya tinggal perbincangan fiqh semata-mata, tetapi dia ditukar kepada satu level lagi, satu tahap lagi, bukan semata-mata perbincangan fiqh yang hanya berlegar pada 5 hukum tadi, tetapi dia dikanunkan. Ini kita nak jelas bahawa aspek fiqh itu ataupun bahagian fiqh itu begitu hakikatnya dibincangkan, kan? Tetapi bila dia dikanunkan, kan? Bila dia dikanunkan, dia dikuatkuasakan, diwartakan, maka dia mengambil kedudukan kawal selia ada di situ, adanya kita panggil penguatkuasaan, adanya denda, adanya yang berkaitan dengan benda itulah. Sebab dalam kanun ataupun dalam undang-undang itu dia ada kuasa yang diberikan kepada seseorang. Kuasa yang diberikan kepada mahkamah, kuasa yang diberikan kepada pihak-pihak yang terbabit di dalam undang-undang tersebut. So kita kena bahagi dua. Persoalan fiqh satu benda, persoalan tapi apa yang ada di dalam undang-undang itu berkaitan dengan fiqh itu dimasukkanlah di dalam undang-undang, dalam konteks undang-undang. Kalau dalam istilah bahasa Arab dia panggil taqnin. Kita mengkanunkan segala perbincangan, permasalahan yang berlaku dalam, sebab fiqh ini dia ada istidlal dan wajah istidlal, dia ada dalil dia. Dalil dia ialah teks dia ialah Al-Quran dan sunnah lah, itu asas dia yang Datuk sebut tadi semua, kan? Kemudian dikeluarkan ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama, dalam kerangka fiqh mazhabi ataupun dalam kerangka mereka nak bandingkan antara salah satu daripada pandangan tersebut. Akhirnya akan keluar juga keputusan dia, iaitu kita panggil hukum lah. Kita nak tentukan hukum itu apa dia, wajib ke, sunat ke, dan sebagainya. Dalam konteks nafkah, Datuk sebutlah tadi, cuma ada perincian-perincian yang lain dari sudut perbezaan pandangan dalam kalangan ulama dan fuqaha itu. Tapi bila sudah diambil satu kesepakatan dan kemudian dikanunkan, kan? Yang maksudkan dikanunkan itu maksudnya diperundangkan, kemudian diwartakan, maka dia sudah bertukar. Dia bukan hanya perbincangan fiqh, tetapi dia ada unsur-unsur ataupun dia ada elemen penguatkuasaan, dia ada elemen binding, dia mengikat.
Dia mengikat. Dia mulzim. Kan, dia mengikat dan dia mulzim lah. Kuasa mengikat itu. Maksudnya apa-apa saja yang berkaitan dengan undang-undang, dia ada kuasa mengikat dan dia ada kawaselia, dia memberi kuasa, dia membenarkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, dia ada denda semua itu. Yang tu nak bagi faham dulu. Okey, dalam konteks kita di Malaysia, kita adalah yang ni berkaitan dengan RUU juga Datuk kan. Kita adalah kita ada undang-undang ataupun persekutuan, Federal Constitution itu, konsti. Kita panggil bukan undang-undang, kita panggil perlembagaan persekutuan. Urusan keagamaan ini diserahkan dalam jadual negeri. Jadual negeri urusan keagamaan diserahkan, diletakkan dalam Federal Constitution dalam jadual negeri. Salah satu daripada urusan keagamaan, urusan inilah. Urusan nikah kahwin, urusan nafkah dan urusan semua-semua ini. Yang kita panggil sebagai, kalau kita nak ambil dalam konteks ini, dia panggil sebagai Qanun Ahwal Asyakhsiyah inilah, kan, berkaitan dengan kahwin, nafkah, hadanah dan lain-lain, semua itulah. Kan? Jadi dalam kuasa yang diberikan melalui perlembagaan persekutuan di negeri, maka kita wujudkan undang-undang di peringkat negeri berkaitan khusus dengan urusan kekeluargaan dalam Islam. Itu yang kita panggil sebagai, kalau di peringkat di peringkat federal itu kita panggil akta, kan. Kalau di peringkat negeri kita panggil enactment, kan. Sebab jadi di peringkat negeri, di negeri Perlis khususnya, dan lebih khusus lagi berkaitan dengan urusan kekeluargaan Islam, kan, lebih khusus lagi berkaitan dengan nafkah. Nafkah tak datang, kalau nafkah berkaitan dengan ni, dia ada sebab dia ada kenapa seorang itu perlu memberi nafkah dalam konteks fiqh lah, kan. Yang pertama disebabkan perkahwinan lah. Dia kahwin, dia kena bagi nafkah, kan. Kemudian yang kedua disebabkan keturunan, kan, keturunan anak, kan, anak. Maksudnya dari situ kita boleh faham dah, dari sebab perkahwinan nafkah itu wajib kepada isteri. Disebabkan keturunan, anak-anak, kan, menjadi hak dan tanggungjawab kita untuk kita berikan nafkah kepada anak-anak. Begitu juga dengan orang-orang yang kita ambil dia untuk berada, iktiraf dia sebagai salah satu daripada keluarga kita lah. Contoh anak angkat, kan, anak-anak yang kita bela dan sebagainya secara perundangan. Maka yang tu semua menjadi asbab, menjadi sebab kepada kita perlu memberikan nafkah kepada mereka inilah. Okey, dalam konteks negeri Perlis, kita ada akta ini, yang ni hakim-hakim pakai, bukan akta, kita panggil enactment lah, kan. Hakim-hakim pakailah, inilah asas dalam memastikan apa saja pertikaian dapat diselesaikan, dan apa jua kuasa diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu, khususnya nafkah ini. Dalam konteks negeri Perlis, dia ada, kita panggil sebagai enactment ke-7, enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2006. Itu. Betul Ustaz Nazim? Ustaz Nazim pandai dia bab-bab ni. InsyaAllah. Okey. Dalam enactment ini menjelaskan daripada awal, daripada akad perkahwinan sampailah habis. Yang kita boleh kata secara komprehensif membincangkan tentang ataupun meletakkan setiap satu peruntukan yang dipilih daripada perbincangan fiqh tadi, dikanunkan, dimasukkan di bawah undang-undang tersebutlah yang kita panggil sebagai enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Kalau di negeri Perlis 2006 lah yang dipakai, yang terpakai sehingga hari ini. Jadi dalam tu dia ada bahagian ke-5 ataupun ke-6 kalau tak salah nak. Kan, bahagian itu kita ada bahagian-bahagian dalam enactment tersebut, ada berkaitan dengan nafkah. Nafkah kepada isteri, anak dan lain-lain. Yang tu menjadi asas kepada penguatkuasaan dan tindakan apa-apa yang berkaitan dengan perundangan dari sudut isu
nafkah itu sendiri. Kalau anda boleh, kalau diizinkanlah untuk anda apa ni, baca sikit, nak bagi faham kan, nak bagi ada kesinambungan daripada apa yang Datuk sebut tadi kan, dengan apa yang ada dalam enactment. Baru kita boleh nampak ke tidak kita duk celaru lagu mana hak dalam pekah lagu mana kan. Datuk kata wajib kan, dalam undang-undang lagu mana pula. Okey, anak baca satu bahagian yang ni, kena baca lah sebab tak ada dalam ni, tak hafal. Yang Mak Arif dia hafal. Yang Arif okey, dia duduk di dalam bahagian kejap semak. Okey, bahagian kelima nasa ni, kelima keenam gitu. Okey, di bawah sebagaimana anda sebut tadi, di bawah nafkah isteri, anak dan lain-lain. Tengok, kuasa mahkamah memerintahkan nafkah bagi isteri dan efek nusyus. Anda baca section 60 dalam kurungan 1. Tertakluk kepada hukum syarak. Yang tadi itulah itu kan. Mahkamah boleh memerintahkan seseorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya. Jelas lah tadi kan. Kalau nak bagi mikrofon ni balik kepada Datuk akan ceritalah yang tadi jugalah kan, bahawa kewajipan yang telah diletakkan oleh syarak dari sudut fiqh, yang perbandingan fiqhnya berasaskan dalil-dalil yang kuat di dalam Al-Quran dan sunnah, meletakkan kewajipan kepada suami lah untuk memberikan nafkah kepada isteri dia, dan ada certain keadaan kepada bekas isteri dia. Itu bekas isteri dia. Maksudnya impact ataupun kesan daripada talak kan, kesan daripada talak itu satu. Kalau tak berlaku nusyus lah, yang tu yang Datuk sebut tadi, itu satu. Okey, ambil lagi yang tu untuk isteri kan, itu untuk isteri ataupun bekas isteri. Untuk anak-anak 73/1. 73/1. Anda kena baca. Okey, anda baca di sini 71. Okey. Kecuali jika ini kewajipan menanggung nafkah anak. Okey. 73/1, kecuali jika sesuatu perjanjian yang Datuk sebut tadi lah, atau sesuatu perintah mahkamah memperuntukkan selainnya, yang tu dia nafikan dahulu, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya. Itu. Sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain. Sama ada dengan mengadakan bagi mereka, yang ni yang nak sentuh tu. Bagi mereka, mengadakan bagi mereka apa dia? Tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah, memandangkan kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya. Yang tu untuk anak. Maksudnya dah ada dalam enactment kita. Enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2006 yang masih berkuasa, memang kita pakai. Kalau ada masa lagi anda nak baca sikit lagi, Ustaz Nazim? Boleh. Yang tu untuk anak. Ada lagi lah macam-macam lagi kan. Anak nak sebut, nak quote yang mana bahawa ada di dalam enactment kita peruntukan tersebut. Maksudnya kalau kita bincang dari sudut hak warga negara ataupun warga negeri lah kan, dari sudut fiqhul muwatanah kan, ada undang-undang yang mengawal selia kehidupan kita. Bukan semata-mata hukum yang Allah turunkan itu sahaja, tetapi diperundangkan untuk mengawal selia kehidupan kita. Maksudnya kalau dalam kehidupan kita ni kena ada 3 lah kan. Kena ikut apa yang Allah kata, kena ikut apa yang Rasul kata, dan kena ikut undang-undang lah. 3 ni selamat hidup dunia dan akhirat, insya-Allah kan. Itu. Okey. Jadi yang seterusnya ialah berkenaan dengan kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga. Mari kita tengok dalam 79:1. 79:1. Okey. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga.
Tadi isteri ataupun bekas isteri. Yang kedua anak-anak lah. Maksudnya anak-anak kandung lah, anak disebabkan keturunan itulah. Yang ketiga ialah berkaitan dengan kanak-kanak yang diterima sebagai ahli keluarga. Yang kita boleh faham dengan bahasa yang mudah, iaitu anak angkat lah. Okey. Tengoklah 71:9. Jika seseorang lelaki telah menerima seseorang kanak-kanak yang bukan anaknya, okey, sebagai seorang ahli keluarganya, maka adalah menjadi kewajipannya menanggung nafkah kanak-kanak itu semasa dia masih seorang kanak-kanak, setakat mana bapa dan ibu kanak-kanak itu tidak berbuat demikian, dan mahkamah boleh membuat apa-apa perintah yang perlu bagi memastikan kebajikan kanak-kanak itu. Jadi itu nak bagi overview, nak bagi kesedaran kepada kita semua, audien yang hadir secara fizikal dalam ni dan juga yang ada di dalam online, bahawa bukan semata-mata perbincangan fiqh yang berlegar dalam isu nafkah ini, tetapi kita telah angkat kepada satu level lagi. Bukan semata-mata dia level fiqh semata-mata, tetapi level penguatkuasaan, perundangan itu, yang kita panggil sebagai enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2006 yang terpakai di Negeri Perlis lah, sebab yang ni kita ambil dalam konteks Negeri Perlis. Negeri-negeri lain pun ada, sebab yang tadi dah asas tadilah, jadual kedua yang telah diberikan dalam Federal Constitution meletakkan urusan keagamaan ada di negeri, maka keseluruhan negeri di Malaysia 14 negeri itu dia ada enactment masing-masing yang berkuat kuasa berkaitan dengan kita panggil urusan-urusan kekeluargaan Islam ini. Begitu. Alhamdulillah, ana rasa setakat itu dululah untuk pusingan yang pertama. Ana serah balik kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Marziah, Dr. Muhammad Akram di atas pencerahan yang begitu jelas kepada kita. Tadi Prof. Marziah Doktor telah baca tentang peruntukan-peruntukan di dalam Undang-Undang Keluarga Islam 2006 yang kalau kita tengok tadi Prof. Marziah sebut tentang bahagian yang ke-6 untuk apa yang disebutkan tentang nafkah kepada isteri, anak-anak dan lain-lain. Saya difaham kalau tak salah saya ada daripada Seksyen 60 sampai 81. Maksudnya 21 seksyen yang disebutkan tentang kewajipan-kewajipan dan peruntukan-peruntukan di dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 2006 yang digunakan pakai dan terpakai dalam Mahkamah Syariah Negeri Perlis, sama ada mahkamah tingginya, mahkamah rendahnya, ianya merupakan kewajipan-kewajipan yang mesti dan telah pun diundang-undangkan yang disebutkan sebagai taqrinus syarak. Dan bukan setakat tu, bukan setakat Undang-Undang Keluarga Islam yang disebutkan, bahkan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, kita pun ada pengurusi Jawatan Kuasa Fatwa di sini dan juga ahli fatwanya. Kami ni turut hadir saja. Kan? Ketika mana bersidang dalam Jawatan Kuasa Fatwa pada tahun 2024 ni, bulan Julai kalau tak salah, ada satu keputusan berkaitan dengan hukum suami yang enggan menunaikan nafkah terhadap isteri dan anak-anak. Ini pun tak apa jugalah apa yang diputuskan dalam Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis yang diperkongsikan oleh Sahibul Samaha Datuk Arif Perkasa Profesor Dr. Muhammad Zainal Abidin, di mana satu keputusan telah dikeluarkan di mana suami atau bapa yang enggan menunaikan nafkah lalu isteri atau anak mengangkat kes tersebut kepada pihak berkuasa agama dan mahkamah mendapati dia bersalah, maka mahkamah boleh menjatuhkan hukuman yang berat termasuk dirampas hartanya atau disebat, sebat tu atau dipenjara dan dimasukkan ke dalam kesalahan jenayah. Ini yang telah difatwakan, baru saja difatwakan dan telah pun mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku melalui persidangan majlis, diangkat kepada perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah. So sedemikian seriusnya agensi-agensi agama di Perlis ni untuk menjadikan nafkah itu merupakan satu perkara yang termasuk dalam kesalahan jenayah dalam syarak itu sendiri. Dan ini menunjukkan keperluan di Perlis. Kalau orang sebut kalau nak kahwin nak mudah di Perlis Datuk kan. Tapi dalam masa yang sama di Perlis juga akan memberikan satu kekuatan dan juga menguatkuasakan kesalahan untuk orang yang tidak ataupun yang enggan menunaikan nafkah dimasukkan dalam kesalahan di dalam syarak itu sendiri. Jadi itu komitmen yang tinggi daripada agensi-agensi agama Islam Negeri Perlis. Dengan apa yang ada ni Prof. Dr. Rushimah,
kita nak pergi kepada Dr. Hashimah. Dengan apa yang ada tadi disebutkan oleh Dr. Akram tentang 21 section dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Ditambah pula ni dengan fatwa yang telah baru dikeluarkan oleh Sahibu Sama Datuk dan juga ahli-ahli Jatuh Kuasa Fatwa. Tapi kita dapati di dalam konteks masyarakat ini, walaupun Islam telah menetapkan tanggungjawab ke atas suami ataupun bapa dalam kepimpinan rumah tangga, termasuklah untuk nak menunaikan kewajipan nafkah ini, kita dapati masih lagi wujud suami yang culas dalam nak menunaikan tanggungjawab nafkah ini. Jadi mungkin kita nak boleh persilakan Prof Madya Doktor untuk nak memberikan komen bagaimana wujudnya nafkah ni yang mungkin dijadikan ataupun yang suami culas untuk menunaikan nafkah sehingga menyebabkan keluarga menjadi berantakan. Jadi apa pandangan Prof tentang isu ini? Adakah ini serius ataupun sebaliknya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada yang berbahagia saudara moderator Tuan Haji Nazim, yang saya hormati Sahibu Samahah Profesor Datuk Mufti dan juga rakan ahli panel yang arif Dr. Akram, seterusnya yang saya raikan juga yang berbahagia Profesor Dr. Ruzaimi dan seterusnya para hadirin dan hadirat sekalian. Dan saya nampak juga sebelum saya naik atas pentas tadi ada rakan saya daripada UAE dulu, ada satu masa belajar dulu, ada Tuan Mizi ya. Okey. Jadi alhamdulillah hari ini diberi kesempatan untuk sama-sama sepentas dengan orang-orang yang hebat. Mungkin Ustaz Nazim dengan Dr. Akram dah biasa berforum dengan Datuk Mufti. Saya ni kali pertama, jadi kena bagi tahu juga, jadi rasa berdebat tu dia jadi lagi lebih sikit. Tambah pula nampak Dr. Ruzaimi ada dekat bawah tu. Tapi mudah-mudahan insya-Allah ada live juga. Mudah-mudahan apa yang saya nak sampaikan, yang saya nak kongsikan hari ini, mesej yang sampai dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Okey, itu introduction dulu sikit dan saya berbalik kepada soalan yang diajukan oleh yang berbahagia Ustaz Nazim tentang isu culas nafkah oleh pihak suami. Ustaz Nazim tanya, adakah masalah ni serius ke tak serius? Jadi nak jawab serius ke tak serius ni, kita kena tengok dululah kan. Kalau penyakit kita kena tengok dulu apa petanda dia kan. Begitu juga dengan kes culas nafkah, kena tengok apa petanda dia, apa kayu ukur dia, apa indikator dia kan. Sebab tu kalau Datuk Mufti ada sebut tadi, kami study lah kan, kami kena study ya. Kalau tak study nanti jawapan sebab saya punya sejauh mana isu ni serius. So kena tengok nak tak nak, kena pergi kepada perkara yang berkaitan dengan akademik sikit, kena bawa statistik lah untuk nak tahu isu culas nafkah ni serius ke tak serius. Okey, saya pergi kepada konteks yang umum dulu. Kalau dalam konteks Malaysia, sebelum pergi kepada Perlis sikit, saya ada study lah sikit kan. Okey, kalau dalam konteks Malaysia, ada saya nampak LPP KN kat bawah tu, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, ada satu kajian yang dibuat oleh LPP KN, yang ni tahun dia dah lama juga, 2019, yang ada buat satu kajian IKK, iaitu Indeks Kesejahteraan Keluarga, dan daripada kajian ni menunjukkan masalah culas nafkah adalah antara faktor yang boleh menyebabkan keharmonian sesebuah rumah tangga tu terjejas. Maksudnya boleh menyebabkan pergaduhan, dan even bukan pergaduhan, dia akan bawa kepada perkara yang lebih jauh, menyebabkan keruntuhan dalam rumah tangga yang kita kata membawa kepada perceraian. Okey, jadi kajian oleh LPPKN yang ni sebelum COVID 2019, kalau kita tengok ada beberapa cabaran utama dalam rumah tangga
Dan antara cabaran-cabaran ni, faktor yang berkaitan dengan ekonomi, peratus dia saya boleh kata agak tinggi, iaitu 67.5%. Kalau nak banding dengan faktor lain, beza tak banyak, 71 something. Dan ada satu lagi faktor, masalah sosial, yang itu pun hampir, beza 0.4 sahaja. Jadi daripada kajian ini, boleh kata isu culas nafkah, peratus dia agak tinggi yang melibatkan orang kata masalah kewangan. Okey, ini satu kajian dan saya percaya ini tahun 2019 sebelum COVID. Dan selepas COVID, kita boleh jangka masalah ekonomi yang melibatkan nafkah dengan orang kata ramai yang hilang pekerjaan, struggle untuk hidup. So peratus ni saya anggarkan, saya tak ada data yang spesifik, mungkin peratus dia lebih tinggi. Dan ada lagi satu kajian yang ni oleh pihak JAKIM, dia buat kajian yang lebih panjang, tempoh dia 5 tahun, iaitu kajian daripada tahun 2018 sampai 2022. Jadi kajian ini dia panggil punca aduan runding cara rumah tangga. Dia ada satu sistem nama SPPIM. Nanti saya takut saya sebut salah. So ringkasannya yang tu, yang menunjukkan dia ada banyak faktor punca aduan, tapi punca aduan yang berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga menunjukkan berlaku peningkatan. Kalau tahun 2018, masalah aduan yang diterima jumlah dia 1,000. Tapi kalau tahun yang berikutnya dia ada peningkatan, dan untuk tahun 2022, jumlah aduan meningkat 1 kali ganda. Jadi untuk tempoh 5 tahun tu, jumlah aduan adalah berjumlah 5,000 lebih. Yang ini kita tengok aduan daripada sudut ada yang melaporkan, pergi kepada ambil saluran untuk laporkan, buat aduan. Cuba kita tengok ada juga pihak, katalah isteri ke atau bekas isteri ke, yang tidak melaporkan. Mungkin sebab masalah culas nafkah, masalah pengabaian nafkah. Orang perempuan, saya tak tahulah sebab saya perempuan, kebiasaannya dia tak semua, kebiasaannya dia pendam je. Tak cukup ke, apa dalam hati memanglah rasa tak puas hati tu, sebab mungkin tak adu, sebab rasa nanti akan berhadapan dengan masalah yang lagi besar. Jadi itu antara, saya tak kata semua, ada yang berani. Kita ada BSK yang tampil ke BSK untuk dapatkan yang dirasakan dia berhak atas apa yang daripada sudut nafkah yang macam Datuk Mufti dengan Dr. Akram sebut. Dan satu lagi yang saya nak sebut ialah dari sudut perspektif statistik perceraian. Sebab bila kita sebut culas nafkah, antara statistiknya berlaku yang ni Jabatan Perangkaan ada sebut berlaku peningkatan jumlah orang kata statistik perceraian makin meningkat, dan 20 hingga 30% perceraian faktornya ialah sebab masalah nafkah. Mungkin kita kata 20, 30, mungkin percentage dia kita nampak macam kecil. Tapi kalau kita gabung dengan faktor lain, sebenarnya kita boleh kata ni satu percentage yang besar. Kalau kecil tu mungkin 5%, 10% kita boleh kata kecil. Yang ini daripada konteks itu secara umum Malaysia, daripada konteks Perlis, dia ada jugalah buat sedikit carian apa yang dikaitkan dengan Mahkamah Syariah. Memang berlaku peningkatan kes aduan tunggakan nafkah, dan yang paling terkini saya tengok bulan Ogos, 13 Ogos, Berita Harian ada melaporkan Yang Ahmad Arif, Tuan Jaidi ada laporkan pengabaian nafkah di Perlis. Tahunan dia jumlah dia 100. Ada peningkatan. Ini apa yang
saya baca daripada laporan akhbar lah. Dan itu kita bincang, saya kongsi daripada sudut angka. Jadi nak rumus, bagi saya dia, kita boleh kata semakin serius. Dan cuma saya tak nak fokus dari sudut angka juga. Saya nak lihat serius dia dari sudut kesan kepada pasangan, sama ada yang masih berumah tangga ataupun yang dah melalui fasa selepas perceraian. Okey, kalau dalam konteks rumah tangga, katalah isteri je lah, kan? Isteri sahaja yang dia terpaksa mengambil tanggungjawab nafkah tu atas bahu dia. Maksudnya dia yang bekerja, dia yang bayar sewa rumah ke, bayaran rumah yang dibeli ke, ataupun dia bayar makanan ke. Dan suami dia ada kes, sebab kita kadang-kadang dapatan kita tak berdasarkan orang kata kajian, dia berdasarkan pemerhatian. Ada juga suami yang dia memang tidak bekerja. Yang ni yang orang Melayu selalu kata, kalau orang perempuan dia handle semua, macam tanggung, biar awak hidup lah orang kata, macam tu lah. Jadi daripada satu sudut, kesan psikologi dia, yang ni pada pihak perempuan dia akan bagi tekanan. Dan saya tak mau fokus sahaja kepada pihak perempuan, saya nak juga bawa kepada pihak lelaki. Kadang-kadang mungkin yang saya sebut tadi, mungkin effort suami untuk bekerja tu tak ada. Jadi dia memang totally lepas tangan. Yang tu kita sebut tadilah. Dan untuk pihak suami, kalaulah dia dah usaha untuk sediakan nafkah yang dia rasa cukup. Tapi masalah dia, isteri dia yang rasa apa yang dia bagi tu tak cukup. Isteri dia nak lebih. Tu ada kes yang suami, dia pagi dia akan pergi kerja office, kemudian dia buat Grab, dia buat berniaga sampingan. So yang ni pun bukan hanya tekanan kepada pihak isteri tadi tu, tapi yang ni juga saya rasa orang lelaki akan fikir macam mana dia nak provide nafkah yang cukup untuk isteri dia, untuk anak dia. Yang tu. Dan saya rasa kesan psikologi ni bukan hanya kepada pasangan dan efek dia lagi jauh kepada emosi anak-anak. Saya rasa setakat itu sajalah perkongsian daripada saya. Saya serah balik kepada yang berbahagia Ustaz Nazim. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Badria Dr. Roshima binti Syamsuddin yang telah memberikan kepada kita ni satu pandangan yang saya kata seimbang ataupun adil. Jarang-jaranglah panel perempuan yang bercakap tentang isu nafkah ni yang tak emosi. Tapi hari ni Prof Maria kita ni kira dapat mengawal emosi kerana mungkin dia tak menghadapi masalah-masalah macam itulah. Alhamdulillah. Dan saya rasa saya nak kaitkan apa yang disebutkan oleh Prof Maria tadi tentang isu tadi Prof sebut tanggung biawak apa? Itulah isu tadi yang disebutkan tentang seolah-olah menanggung, isteri menanggung biawak hidup ni. Datuk, bila disebutkan tadi ni, dia nafkah ni pada saya lah dia dikaitkan dengan dua lah, iaitu aspek sosio budaya dengan sosioekonomi. Dari sudut asas sosial budaya ni memang budaya kita orang Melayu ni suami akan bekerja lah kan. Kalau mak bapak pula sebut mak dulu. Bapak kita dulu ni akan keluar pergi bendang, ada yang pergi menoreh getah, ada yang usaha pergi ke laut sebab nak dapatkan penghasilan untuk kehidupan dia, nak bagi nafkah kepada anak, isteri dan sebagainya. Itu satu. Dalam masa yang sama, dari sudut sosioekonomi hari ni pula agak sikit berbeza bila kebanyakan benda melambung tinggi. Dan dari sudut keadaan tu juga berlaku apabila ada kesan kepada aspek ni, taraf pendidikan juga. Apabila wanita-wanita ni mengaji pandai, wanita-wanita ni fokus di sekolah kan, dan mendapat kita kata CJ yang baik dan kemudian pergi ke pasaran pekerjaan. Kadang-kadang isteri tu lebih ekonomi kalau isteri tu bekerja compare to lelaki yang mungkin tidak mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Bukan semua lah, tapi mungkin itu berlaku. Dan sehingga menjadikan apa yang kita sebut sebelum ni kita panggil housewife kan Datuk? Housewife iaitu suri rumah tangga. Tapi sekarang ni dah wujudnya apa yang disebutkan sebagai house husband, iaitu surah rumah tangga.
Kalau tadi suri rumah tangga, yang ni surah rumah tangga saudara, saudari, dan law ni nak jadi saudara. So maksudnya apa? Maksudnya wujudnya keadaan di mana isteri bekerja, suami duduk di rumah menguruskan makan, ada yang memasak, ada yang basuh baju, pi pekering, kan, semualah. Dia cuci rumah, dia cuci tempat tidur. Yang isteri pergi bekerja, suami duduk di rumah pula. Kalau yang suami macam tu kira okey lah kan, dia jaga makan semua. Ada yang bila isteri bekerja, dia duduk rumah, isteri balik, kita mana makanan saya? Pun ada juga. Jadi bagaimana syarak Datuk melihat tentang isu ini, yang walaupun asalnya tanggungjawab itu tanggungjawab suami, tapi berlaku dalam keadaan hari ini, isteri menggalas tanggungjawab untuk mencari rezeki di luar, suami duduk di rumah. Kalau sebahagiannya menggunakan tanggungjawab untuk menggalas, menyusun rumah tangga, dan sebahagiannya mungkin tidak menyusun rumah tangga, apa pandangan Datuk tentang situasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Panjang soalan. Okey. Sebelum tu, tanggung bewak hidup ni, lama tak dengar perkataan ni. Dia tak mudah pasal dia cakap belakang. Kalau bewak mampu tak apa. Sebab tu kalau orang Melayu kata tanggung bewak hidup, dia tak ada belakang, dia cakap tanggung. Tapi tak apa. Okey, panjang soalan Ustaz Nazim ni, tapi tak apa. Yang mana kalau nak terlepas, kita peringat balik. Yang pertama, saya dalam apa-apa benda dalam Islamic study ni, kita nak kena bagi gambaran tau. Pertama saya nak masuk intro bagi jelas. Kita dah jelas. Masalah nafkah tanggungjawab suami. Full stop. Nafkah tanggungjawab suami. Kalau satu suami tu duit dalam bank dia ada 150 ringgit. Isteri dia duit dalam bank ada 150 juta. Tetap tanggungjawab suami dia. Tak berubah. Suami dia kata, amboi, 150 juta duk minta aku bagi makan lagi. Tak boleh. Tetap wajib suami dia bagi makan dia. Tetap wajib suami dia yang membayar rumahnya. Tetap wajib kepada suaminya memberikan pakaian kepadanya. Seperti mana yang layak bagi dirinya dan kadar kemampuan suaminya. Ini perkara yang fakta dan tetap. Kekayaan isteri tidak merubah. Tanggungjawab nafkah berada di atas bahu isteri. Atas bahu suami. Tidak berubah. Kalaupun isteri dia kerja besar dengan keizinan suami dia. Suami dia kerja bawah ya. Sapu sampah ya. Isteri dia kerja pejabat gaji 50,000. Suami dia awak balik 1,500. Isteri dia belanja apa pun tak mau. Nak beli ayak pun RM1.50 pun main duit. Kata. Suami dia tak boleh kata, hang gaji besar pada aku untuk minta ke aku. Tak boleh kata. Duitku juga. Duitmu, duit aku juga. Itulah slogan isteri dalam masalah nafkah. Supaya clear. Nampak macam orang lelaki kita Allah kan. Okey, bila tuan-tuan faham bab ni, hak ni hakim-hakim ni faham dah. Saya nak cerita ni yang duk tengok ni. Bila faham bab ni, kita kena faham next tentang senario yang lain. Wih, lama tak cakap bab nikah ni. No. Saya dulu USM pensyarah munakahat. Kami mengaji dengan Dr. Uqlah. Okey, Muhammad Uqlah. Okey. Begini. Kita buat senario angkat nikah. Tadi pasal kata angkat nikah al-aqdus sahih, angkat yang sahih akan yatarattabu alaihi athar. Akan ada kesan pada angkat yang sahih. Okey. Bila dia katalah satu orang lelaki A kahwin dengan seorang perempuan. Ahmad kahwin dengan Fatimah. Angkat nikah. Selepas angkat nikah, kalau kita kata dengan angkat nikah saja Ahmad wajib bagi nafkah pada Fatimah. Fatimah pun angkat nikah dah tahu, jangan kena ingat 1,500
pergi kat aku sebulan ataupun 2,000. Tapi yang Fatimah ni balik duduk rumah dia. Orang tanya mana bini hang kahwin? Aku pun tak tahu pergi mana. Aku pun tak tahu. Lepas tu telefon isteri dia. Mari balik rumah. Dah. Hari ni nak pergi jalan dengan kawan. Dia langsung tidak boleh menguasai isteri dia. Dia dah ada isteri teringat malam-malam nak tidur dengan isteri dia. Tak nak. I dah kerja sibuk. Tuan-tuan bayangkan, kalau keadaan seperti begitu, tidakkah lelaki itu hanya menjadi hamba kepada akad tu? Akad tu tidakkah hanya scam kepada dia, yang menyebabkan dia wajib dibayar nafkah pada satu orang, sedangkan dia tidak dapat apa-apa benefit. Betul tak? Tuan-tuan clear dah ni? Maka dengan itu, akad mesti mempunyai kesan. Salah satu kesan yang paling besar ialah ihtibas tadi. Isteri terikat dengan suami dan wajib taat kepada dia dalam perkara yang ma'ruf, yang mana berkaitan dengan soal rumah tangga mereka. Kalau suami kata tak boleh keluar daripada rumah bagi menguruskan rumah, dia tak boleh keluar. Kalau suami kata kepada dia, aku ingin menggaulimu sekarang, dia mesti menerima pergaulan itu, hubungan seks itu, kerana ia telah akal itu telah menghalalkannya. Jika tak, dia jadi scam saja untuk lelaki ini. Nak bagi faham tu orang sekarang kot dia faham kenapa sehari dia kata orang perempuan ni nanya saja apa kahwin. Dan kahwin ni dia tak boleh berlaku dengan paksaan. Pri perkahwinan itu hendaklah both side, lelaki dan perempuan itu bersetuju untuk berkahwin. So dia bukan pergi cekup tengah jalan, wah balik mai hang jadi bini aku. Tak. Ni nak cakap bahasa kampung. Kau dah jadi isteri aku. Tak. Dia mesti mempunyai proses di mana dia bersetuju untuk menjadi isteri. Dia tidak boleh dipaksa untuk menjadi isteri. Setelah dia bersetuju, berartinya dia bersetuju lelaki inilah yang qawam di dalam rumah tangganya. Lelaki inilah yang akan menguruskan rumah tangganya. Okey, setelah kita jelas hal ini, barulah kita boleh timbulkan tentang satu isu yang sekarang di negara seperti Malaysia ni orang dah tak timbulkan. Tapi pada awal-awal dahulu isu ni panas di kalangan para fuqaha, iaitu wanita bekerja, isteri bekerja. Bukan soal wanita tu bekerja, no issue. Tapi isteri bekerja. Kerana bila isteri bekerja tu, dia terpaksa mengimbangi antara urusannya dengan suami dan urusannya di tempat kerjanya yang dia terikat. Umpamanya dia jadi doktor, umpamanya. Dia sentiasa kena tak ada malam. Suami dia perlukan dia pada waktu malam. Bagaimana? Adakah? Dan ia akan memberikan banyak kesan. Salah satu perkahwinan itu supaya lelaki itu dapat menjaga dirinya daripada tercebur dalam perkara yang salah dengan adanya isteri yang sah. Sekarang isteri tak ada umpamanya. Dia duduk di rumah, dia nak bercakap dengan wanita, nak bermesra, isterinya tak ada umpamanya. Tengok-tengok mana isteri aku pergi ya. Ni saya pergi berjalan dengan kawan, pergi London 5 minggu, pandai-pandai abang minum. Bolehkah begitu? Maka tentu tidak boleh. Dengan itu, untuk isteri yang nak bekerja, pertama, dia mesti mendapat persetujuan suaminya. Izin. Jika suaminya tidak bersetuju, dia tetap keluar bekerja, maka gugur nafkahnya. Karena dia telah mengingkari dalam hal ehwal rumah tangga. Karena dia yang setuju daripada awal nanti kau tu jadi suami dia, bukan dia dipaksa. Melainkan jika ada syarat yang diletakkan di dalam akad. Aku boleh berkahwin dengan kau dengan syarat aku tetap boleh bekerja. Suami bersetuju. Jadi al-muslimun inda syurutihim. Orang Islam kekal di atas syarat mereka.
Itu pun fuqaha bincang banyak tentang masalah syarat-syarat yang seperti ini. Tapi tak apa. Kalau tak ada perjanjian dalam akad, tiba-tiba isteri dia dapat kerja, dia kata, I nak pergi kerja. Walaupun duit gaji dia tak kena bagi pada suami dia, tetapi itu boleh menggugurkan nafkah. Itu satu senario. Tapi senario yang lain, bagi terbalik-balik. Sekarang ini, bukan dia nak pergi bekerja. Suami dia, dalam bahasa sastra tadi culas, dalam bahasa sastra yang lebih tinggi balok, dia tak mau pergi kerja. Suami dia tak mau pergi kerja. Orang tabang pergi kerja. Dia macam tu kan. Apa? Kasih muka besar, kasih bapa. Kasih apa? Ya. Ya, maksudnya dia tulang dia kata, tulang rapuh kan. Nak bekerja takut reput tulang dia dalam lagu dia. Maksudnya pemalas. Kalau sekiranya suaminya tidak membelanjakan lagi nafkah padanya. Suami tak bagi nafkah, maka tidak menjadi kewajipan pada isteri untuk taat kepadanya ataupun menyerahkan diri kepadanya. Tadilah nafkah lawannya kewajipan taat sebagai isteri. Nafkah tak ada kewajipan taat sebagai isteri. Cumanya mungkin berlaku senario yang lain. Kalau saya terlepas, Ustaz Azim sebut balik. Suami ni nak pergi kerja. Dia kata, abang nak pergi kerja apa? Gaji abang 1,500 ya. Baik, saya ambil kerja. Saya gaji 6,000. Dia kata, mana boleh, aku suami kena pergi kerja. Tak, kok mana pun kalau abang pergi kerja, saya pergi kerja, siapa nak jaga anak-anak? Lah ni abang ambil tugas jaga anak-anak ni. Ni pun kos juga. Suami kata, aku nak kena bekerja. Sekali orang kata apa, aku jantan tak kerja. Kan? Dia kata, tak apa, saya pergi kerja. Dia bukan kewajipan kau. Tak apa, kita tolong-menolonglah masalah ni. Itu pilihan isteri dia. Dengan persetujuan isteri dia. Sedangkan suaminya nak bekerja. Kalau dalam hal yang keadaan itu, kalau dia yang bersetuju, tak apa. Tapi kalau suami dia kata sebaliknya, gaji kau lebih banyak daripada gaji aku, lebih baik aku duduk di rumah kau yang pergi kerja. Tidak boleh. Walaupun gaji isterinya kalau kerja 50,000, gaji dia kalau kerja 1,500, tetap yang wajib bekerja ialah suaminya. Tapi kalau suaminya benarkan dia bekerja, tak apalah kau gaji 50,000, aku gaji 1,500, kita keluarlah bekerja. Dan isteri dia balik membawa 50,000 itu tanpa memberi kepadanya. Adakah ada hak untuk dia tuntut peruntukan itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Melainkan ada persetujuan lain di kalangan mereka, di antara persetujuan sesama pentadbiran keluarga. Tak boleh. So ini adalah beberapa senario kalau terlepas Ustaz Nazim bagi tahu. Kerana tadi soal qawam berkaitan dengan bima anfaqu min amwalihim, dengan apa yang telah mereka belanjakan daripada harta mereka. Demikian nafkah anak-anak dan seterusnya. Dia tak boleh kata bila anak dia, abah minta duit nak makan, bibi minta kat mak kau lah, mak kau duit banyak pada aku. Tak boleh. Mak kau gaji sampai berapa banyak yang duk minta kat aku. Tak boleh. Kan? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bima'ruf. Wajiban bapa. Ini perkara yang sepakat di dalam hal yang seperti ini. Tak tahu kalau terlepas, Ustaz Nazim ni. Ya Allah. Cukup kah? Okey, terima kasih.
Terima kasih diucapkan kepada bersama Datuk yang telah memberikan 4 senario kepada kita tadi. Yang suami nak pi, yang isteri nak pergi, yang bersetuju, yang tak bersetuju, yang menyuruh, yang tak menyuruh dan sebagainya. So Alhamdulillah kita mendapat pencerahan tentang keadaan itu. Dan bila tadi saya bersama Datuk sebutkan tentang kewajipan suami, ini jelas menunjukkan tentang bila tentang kewajipan itu dikaitkan antara suami isteri. Dan demikian adilnya Islam. Adil, kalau isteri tidak mentaati, suami dikira mendapat satu kelebihan. Kalau ini demikianlah. Dan inilah yang perlu untuk kita jelaskan tentang kewajipan nafkah dikaitkan dengan keadilan dan mesti disementarakan untuk tujuan kita nak dapatkan kehidupan yang harmoni. Kita nak pergi kepada yang panel yang kedua kita ni, di persengan yang kedua, tentang apabila mahkamah syariah ni dah pun mengeluarkan tentang sesuatu perintah nafkah. Ni cerita bila isteri dia rasa suaminya dah putus hubungan dan sebagainya, dah bercerai, kemudian minta kepada mahkamah untuk menentukan perintah tentang nafkah tu. Mahkamah tentukan perintah berapa banyak sekian-sekian berdasarkan kepada kemampuan suami. Sebab hakim-hakim kita yang arif ini sudah pasti bila nak letakkan apa kewajipan nafkah terhadap suami itu telah pun melihat latar suaminya, keperluan kehidupan keluarga isteri dan anak-anaknya tersebut. Jadi bila suami yang telah menerima perintah tersebut, dia telah diwajibkan untuk menunaikan perintah nafkah, tapi suami masih lagi enggan, ataupun kita kata tadi Datuk kata sastra tinggi balok. Maksudnya dia tak bagi juga nafkah tersebut. Jadi bagaimana tindakan penguasaan yang boleh diambil oleh si ibu ataupun si isteri tadi? Bukan isteri lagi lah, oleh si ibu lah. Oleh si ibu kepada anak-anak ataupun oleh bekas isteri untuk sebagai ibu kepada anak-anak. Dan apakah di sana terdapat hukuman-hukuman tertentu yang telah ditentukan dalam set undang-undang negeri kita? Silakan. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Nazim. Alhamdulillah dah dapat sedikit pencerahan daripada Datuk Mufti berkaitan dengan isu yang diangkat, iaitu isu Mr. Mama tu. Maksudnya ada kaitan dengan hakikat sebenarnya nafkah itu berada di bawah tanggungjawab atas qiwamah lelaki tadilah, kan? Dan benda itu juga dah dijelaskan bahawa ada peruntukan dari sudut undang-undang di negeri Perlis yang berkuat kuasa. Berbalik kepada soalan Ustaz Nazim tadi, adakah bagaimana ataupun isu-isu berkaitan dengan perintah yang telah keluar daripada mahkamah, isu mahkamah lah ni, maksudnya telah diputuskan satu keputusan oleh mahkamah, hakim bicara berkaitan dengan keperluan melangsaikan nafkah ataupun memberi nafkah kepada suami ataupun ayah, kepada isteri ataupun bekas isteri ataupun kepada anak-anak ataupun kanak-kanak di bawah tanggungan mereka, maka perintah tu sepatutnya dia kena laksanalah, dia kena buatlah sebab perintah, sebab berlaku pertikaian di situ. Dia isu dia mahkamah ini bila berlaku pertikaian diangkat ke mahkamah dan mahkamah keluarkan satu keputusan. Dan kita panggil perintah perintahlah kehakiman tersebut. Maka dari situ dia kena melaksanakan ataupun melaksanakan perintah tersebutlah. Okey. Cumanya isu dia ialah, kalau Dr. Roshimah tadi keluarkan statistik, anda pun ada juga buat pembacaan sedikit, kan? Pembacaan sedikit tentang statistik keculasan ataupun kebalukan ataupun apa yang kita panggil sebagai melanggar perintah lah. Maksudnya dia orang tak laksanakan perintah mahkamah tersebut, sehingga kan ke tahap pada tahun 2006 tersebut ada laporan menunjukkan bahawa banyak sampai puluhan ribu kes yang telah ada perintah mahkamah untuk suami ataupun ayah untuk melangsaikan nafkah ataupun memberikan nafkah kepada pihak-pihak tersebut, tetapi tak dilaksanakan. Maka timbul masalah besarlah di situ. Sedangkan mahkamah selepas dia keluarkan perintah, dia tak ada lagi dah nak handle isu selepas daripada perintah mahkamah tersebut dikeluarkan. Maka secara sejarahnya anda cerita sedikit latar belakang dia, kan. Wujudlah idea mewujudkan ataupun mewujudkan yang kita panggil sebagai bahagian sokongan keluarga.
yang kita panggil sebagai BSK ni lah. Ini kalau dari sudut faktanya, dia adalah satu cetusan idea daripada salah seorang daripada Perdana Menteri kita, iaitu Tun Abdullah Badawi, dengan melihat kepada banyak kes-kes nafkah, tuntutan nafkah, penguatkuasaan perintah daripada mahkamah ini jadi banyak sangat, bukan sikit-sikit lah kan, puluhan kes, puluhan ribu kes. Maka pada tahun 2007 idea ini tercetus. Pada 2008 ditubuhkan BSK, bahagian sokongan keluarga, dan 2009 beroperasilah bahagian sokongan keluarga di bawah JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang tu dulu bagi nampak bahawa isu-isu yang berkaitan dengan tuntutan nafkah, berkaitan dengan nafkah penguatkuasaan perintah mahkamah ini tidak ditinggalkan begitu sahaja. Maksudnya yang tadilah dia rentetan daripada itulah kan. Kalau ada isu-isu nafkah kan yang sudah kita tahu jelas dah, Datuk Mufti cerita dah bahawa itu adalah satu kewajipan yang perlu dilangsaikan oleh suami. Dia adalah tanggungjawab dia. Dan ada hak di sisi isteri. Yang ihtibas tadilah kan, itu bila kita bercakap tentang akad, dia ada hak dan dia ada tanggungjawab. Maka hak bagi isteri mendapat nafkah, bagi anak dapat nafkah. Tanggungjawab suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak. Jadi tanggungjawab itu kalau ada keculasan, ada isu di situ tak bagi, maka diangkat ke mahkamah dan mahkamah putuskan. Maka keputusan itu dia kena ni lah, sebab kita guna kaedah hukmul hakim yarfa'ul khilaf kan. Bila telah diputuskan oleh hakim, dia akan mengangkat sebarang pertikaian, perbezaan, maka dia kena ikut. Dari sudut penguatkuasaannya kena jalankan. Tapi ada isu yang lain lah. Macam tadi lah, Datuk, aku tak boleh nak bagi kecuali kalau dia betul-betul tak boleh bagi, tak apalah kan. Yang ni culah tak boleh. Itu pun kalau dia tak betul-betul kena berusaha untuk akhirnya melangsaikan kewajipan dia kepada anak-anak dan isteri ataupun bekas isteri tersebut. Maka inilah BSK ni lah. Apa-apa lagi tadi Ana bincang juga dengan pegawai daripada JKSM, dia kata, doktor, apa-apa senang lah, lepas ni cerita semuanya kalau ada isu-isu berkaitan dengan nafkah, tuntutan nafkah, perintah mahkamah sebenarnya, pergi BSK. Nah, ni seolah-olah Ana wakil BSK ni mempromosikan BSK. Tapi nak cerita juga bahawa apa itu peranan BSK itu. Bukan saja-saja ada jabatan, betul, kerajaan kena hayat, kena upah pula, bagi upah, bagi gaji dan sebagainya, wujudkan. Kemudian ada kenaikan. Bukan itu, bukan saja-saja, tapi ada tujuan dan objektif dia. Objektif dia antara lain ialah untuk kuatkuasakan perintah mahkamah ni lah. Kan? Perintah mahkamah dia macam tu. Jadi nak kuatkuasakan macam mana? Maksudnya dari sudut enforcement dia. Kalau tidak dia tak jalan lah, dia biar macam tu, perintah mahkamah tinggal macam tu lah. Jadi PSK mengambil peranan untuk menguatkuasakan perintah mahkamah. Yang tu. Yang kedua, dia akan cuba pastikan, objektif dia untuk memastikan tiada masalah pada tuntutan nafkah tersebut. Maksudnya dia tahu dah flow dia macam mana. Kan? Flow dari sudut bila tuntutan mahkamah itu tak dilaksanakan, kemudian apa dia nak buat? Sebab tu dia ada sesi runding cara tu. Kan? Dia ada sisi runding ya. Dia mula-mula dia main aduan dulu kan. Lepas aduan, kalau salah perbetulkan dia ini berdasarkan pembacaan dan melihat kepada tata cara yang ada, dia main aduan dulu. Kemudian bila aduan itu baru runding cara dia runding dulu dengan pihak-pihak yang terbaik, baru dia pergi kepada penguatkuasaan perintah tersebut. Yang tu dia punya ni lah. Jadi siapa yang boleh pergi tuntut? Pihak-pihak yang sepatutnya mendapat hak nafkah tadilah, iaitu isteri, bekas isteri ataupun anak-anak tersebut lah kan. Ataupun anak-anak kalau di bawah umur, ibu dia lah yang pergi buat aduan kepada BSK, kemudian BSK akan uruskan. Dia ada pegawai-pegawai dia dah. Kan, pegawai-pegawai yang berkhidmat di bawah BSK, dan mereka akan susun
proses tersebut. Daripada mula-mula aduan, ada pihak yang mengambil aduan tersebut, ambil semualah maklumat yang ada, apa isu yang timbul, apa dia yang berkaitan dengan perintah mahkamah yang tak dilangsaikan oleh suami ataupun bekas suami, ayah dan sebagainya. Kemudian barulah dia pergi ke sesi runding cara melihat kod ada ruang lagi untuk budi bicara, untuk bincang sama-sama, kan. Kalau tak ada, dia pergi kepada step yang seterusnya, iaitu penguatkuasaan perintah. Jadi bila tadi ana tanya ni hujung sekali apa dia? Hujung sekali lah, kalau tak mau juga, enggan juga kan. Enggan, tak mau buat. Jika enggan, dia akan pergi kepada satu yang kita panggil, dia pindah daripada menggunakan enactment Undang-Undang Keluarga Islam 2006 itu, dia pindah, dia kena tengok pula kepada tata cara mal tadilah, kan. Tata cara mal dia ada saman penghutang kehakiman. Maksudnya bila ada perintah tak buat juga, enggan, dia pergi kepada saman penghutang kehakiman. Yang ni yang fatwa ini, tapi yang kami di fatwa ini, dia bukan nak guna tu, nak ubah, nak letakkan terus hasratnya tu, nak letakkan terus di bawah jenayah lah, kan. tak bagi nafkah itu letak di bawah kesalahan jenayah. Boleh terus ambil kita panggil penguatkuasaan, buat hukum terus, ambil hukuman untuk sama ada denda ataupun taut dia dalam penjara lah. Yang tu lah, kan. Taut dia dalam penjara tu nak abang kata itu teruknya keadaan tu, taut dia dalam penjara. Senang. Tu bahasa kasar lah kita panggil, kan. Macam Datuk tadi dia kata balok, kan. Ni dah tak ada cara dah, kan. Perintah mahkamah pun dah ada dah, dia masih enggan, masih culas, masih duk lari lagi, maka melalui BSK akan uruskan dengan mahkamah syariah dan akan keluar saman penghutang kehakiman. Maka mahkamah boleh keluarkan waran tangkap kalau dia tak ni lah. Dan kalau masih tak boleh bagi alasan yang kuat, maka yang ujung sekali ialah dia akan keluarkan notis tunjuk sebab. Kalau tak boleh tunjuk sebab, maka akan kita panggil apa? Angkut pi taut dalam penjara lah. Itulah dia punya kesudahan dia. Maksudnya nak bagi tahu di sini, itulah dia punya proses dia. Proses dia, dan itulah dia punya kesan dia. Tadi anda bincang jugalah dengan wakil daripada JKSM, dia kata itulah kadang-kadang maukah seorang isteri itu ataupun bekas dia tengok suami dia masuk penjara. Bila masuk penjara, dia ada kekangan lah, dia tak boleh bekerja lah, dah lah tak boleh bagi nafkah, kan. Kemudian kalau dia boleh bagi pun sikit sangat dan sebagainya, maka patut letak dalam penjara ataupun dimasukkan dalam penjara pula. Jadi dia ada mungkin dah seminggu, kan, tapi minggu tu tak ada apalah, akhirnya dia juga dah kena pergi bekerja juga, isteri juga kena pergi. Begitulah dia punya kesan-kesan yang berkaitan. Jadi kena tengok secara holistik lah isu ini, isu penguatkuasaan, dan akhirnya pergi kepada penjara suami ataupun bekas suami tersebut akan menyebabkan banyak juga kesan-kesan negatif. Tapi dengan kebijaksanaan Tuan Hakim yang menjadi hakim bicara pada ketika itu, dia mampulah untuk menilai betul-betul adakah plaintiff dan defendant ini betul-betul berada pada keadaan yang sebenarnya lah untuk mengambil tindakan penguatkuasaan tersebut lah dalam perintah mahkamah. Begitu sedikit. So dia punya kesimpulan dia ialah urusan-urusan berkaitan dengan perintah mahkamah, berkaitan dengan nafkah dan tuntutan nafkah dan sebagainya, apabila tidak boleh ataupun tidak dilaksanakan oleh pihak yang sepatutnya, maka si isteri ataupun ibu boleh mengadukan hal ini kepada BSK dan BSK akan uruskan. Anda dapat tahu juga, tengok dalam jadual petang ni ada klinik, kan. Ada selepas program ni dia ada buka booth klinik-klinik ni semua. Okey, siapa-siapa
boleh pergilah untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan fungsi BSK dan apa yang boleh mereka bantu untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan tuntutan nafkah ini. Wallahu a'lam bisawab. Setakat itu dahulu. Terima kasih diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Muhammad Akram yang telah memberikan kepada kita penjelasan tentang apa hak-hak, apa tuntutan-tuntutan yang boleh dibuat. Kalau tuan-tuan tengok di sebelah kanan saya, di sebelah kiri tuan-tuan, dia ada bus-bus yang telah disediakan. Kita ada di depan ni adalah daripada JBG, Jabatan Bantuan Guaman. Angkat tangan sikit. Tu depa. Seorang kita angkat pun. So ada isu-isu ataupun jenis-jenis tuntutan yang boleh tuan-tuan tak guna puan-puan untuk rujuk di situ tentang tuntutan-tuntutan litigasi dan sebagainya. Daripada situ tuan-tuan boleh bergeraklah ke bus lain. Bus Maib tu kalau nak minta bantuan tak payahlah, tuan-tuan nak bagi sumbangan kita terima lah kat situ. Si Syarizan dia terima sumbangan. Hari ini dia tak bawa sumbangan. Dan kemudian tuan-tuan boleh pergilah ke bus lain. Dan di belakang sana, tuan-tuan tengok di belakang sana kita ada bus daripada BSK, Bahagian Sokongan Keluarga. Tuan-tuan boleh, puan-puan boleh rujuk di situ. Tanya keperluan. Angkat tangan sikit BSK di belakang. Bagus, ramai, paling ramai sekali pada dalam program mereka. So ini penting untuk kita war-warkan dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh sebar luaskan kepada masyarakat. Okey, balik kepada yang terakhir daripada Prof. Madya Dr. Roshimah. Tadi Dr. Akram dan Datuk menceritakan tentang bagaimana keperluan dan kepentingan nafkah dalam syarak, kewajipan-kewajipan yang perlu ditunaikan, senario-senario yang ada, yang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana tanggungjawab yang perlu dilunaskan. Dr. Akram tadi menyebutkan tentang apa akhir daripada segala masalah ni, akhirnya orang buat wakalah al-khusumah, pergi mewakilkan tentang soal pertelingkahan melalui prinsip mahkamah. Hakim-hakim akan menentukan keputusan-keputusan dia. Ada masalah, rujuk kepada pihak-pihak yang memberikan sokongan keluarga dan sebagainya. Tetapi mungkin sebagai akhir daripada sesi pada pagi ini, Prof. Madya, kami nak minta tolong ceritakan sedikit tentang apa tips yang nak mengelakkan isu ini, nak melaksanakan tanggungjawab seperti mana yang disebutkan oleh Datuk tadi, dan nak mengelakkan apa yang disebutkan oleh Prof. Madya Dr. Akram tadi. So di tengahnya yang sepatutnya berlaku adalah bagaimana tips yang perlu ataupun yang boleh dilaksanakan dalam tips berumah tangga supaya isu-isu nafkah ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dipersilakan Prof. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Nazim selaku moderator. Berbalik kepada soalan Ustaz Nazim, Ustaz Nazim guna istilah tips kan. Saya minta izin untuk guna istilah panduan. Saya rasa panduan, sebab saya rasa kalau tips tu dia datang daripada mungkin daripada kita sendiri, tapi saya lebih kepada berdasarkan pembacaan. Jadi panduan dalam nak orang kata mengatasi isu yang berlaku yang melibatkan nafkah. Antara ada banyak kaedah yang dicadangkan dan saya cuma nak cadang 3 je lah sebab masa, saya cuba ringkaskan. Yang pertama ialah saya ringkaskan sebagai satu yang pertama, K yang pertama. Satu K yang pertama ialah komunikasi. Jadi dalam nak menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan nafkah, sebab kita perlu berkomunikasi, sebab kita tak boleh baca apa yang ada dalam fikiran orang lain. Kita tak boleh baca. Kadang-kadang kita rasa satu perbuatan tu okey untuk kita buat, tapi mungkin pasangan ataupun bekas pasangan rasa perbuatan tu tak okey. Tambah kalau orang perempuan, saya tak kata semua, mungkin ada sesetengah, apa yang dia cakap dekat mulut dia, tapi hati dia nak lain. Contoh kalau bab nafkah, mungkin dia kata tak perlulah beli baju baru kat dia, ganti baju yang lama, cukup. Dia kata mulut, tapi hati dia harapkan suami dia beli. Jadi ini orang kata nak faham orang perempuan tu, Allah alam dah, nanti saya pergi sebut kepada ini sebab tu perlu kepada komunikasi. Tapi kita nak sebut komunikasi pun perlu kepada good communication dan juga efektif. Kena komunikasi yang baik dan berkesan. Sebab kalau satu pihak saja yang boleh communicate,
satu pihak lagi tak boleh nak berkomunikasi. So kaedah ni tak sesuai. Ni antara cadangan. Dan juga kadang-kadang untuk kita nak berbincang, kadang-kadang susah. Sebab dia boleh, kalau kita cakap sikit je, mungkin kita kata kita kena bincang lah perkara ni. Tapi ada pihak, pasangan ke, dalam konteks hubungan rumah tangga, dia tak boleh berbincang. Berbincang sedikit je, dia terus melenting, berlaku pertengkaran dan sebagainya. Dan ada orang yang dia ambil pandangan, dia tak mau berbincang. Sebab bagi dia, berbincang tu lagi menambahkan lagi kepada hubungan tu jadi bermasalah. Dan berdasarkan komunikasi ni, kalau kita tengok balik kepada hadis-hadis Nabi SAW, memang ada banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang komunikasi. Tapi saya nak bawa satu je. Kadang-kadang kita nak berkomunikasi dengan pasangan ataupun bekas pasangan. Contoh yang melibatkan nafkah. Kalau dengan bekas pasangan, kadang-kadang kita nak communicate direct pun memang susah. Kena melalui anak-anak. Tapi bila melalui anak-anak, dia akan efek mental anak-anak. WhatsApp kena block dan sebagainya. Ni antara contoh, bukan semua. Ada event yang boleh communicate dengan baik pun ada. Boleh makan sekali, duduk sekali. So ni antaranya. Jadi sekiranya komunikasi ni tak berkesan, kita mungkin boleh ambil apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Hadis riwayat oleh Aisyah yang menceritakan, hadis ni famous, seorang sahabat wanita yang bernama Hindun binti Utbah yang datang kepada Nabi, isteri kepada Abu Sufyan, yang kemudian Nabi kata, kita cari saluran yang betul. Kalau komunikasi itu tak berkesan, tapi maksudnya kat sini komunikasi dengan merujuk kepada pihak yang berkuasa. Jadi kat sini Nabi kata, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Jadi ambil dengan kadar apa yang cukup untuk diri isteri dan juga anak dengan cara yang makruf, dengan cara yang berpatutan. Ini salah satu cara lah kalau komunikasi tak berkesan. Sesama pasangan, boleh macam Dr. Akram sebut, BSK ada. Ini pun salah satu saluran. Dan ada orang perempuan saya rasa kadang-kadang dia rasa berat untuk datang sebab dia rasa implikasi, dia fikir. Implikasi tu yang dia nak kena hadap lagi berat. Ini antara beberapa pertimbangan lah. Dan saya kata komunikasi salah satu. Dan boleh langkah awal. Yang kedua ialah kefahaman. Sebab kita kadang-kadang, kita harap orang je faham kita. Tapi kita cuba tak faham orang. Sebenarnya konsep dia macam ideal untuk saling memahami. Kan? Tapi apa yang disebut tentang faham ni sebenarnya perlu saling memahami. Dan dekat sini kena ada empathy. Kena ada timbang rasa, kena ada toleransi. Yang tu secara ringkas. Dan yang terakhir sekali, walaupun saya sebut yang terakhir, tapi yang ketiga ialah 3K ialah kesedaran, iaitu kita berbalik kepada penghayatan agama, macam mana yang disebut, kembali kepada apa yang disebut dalam Al-Quran, tugas nafkah, suami cuba tunaikan, memang kewajipan dia. Dan dalam konteks rumah tangga kadang-kadang dia ada satu persepsi yang salah, nak kata salah, macam kita ambil tanpa libatkan aspek toleransi lah kita kata. Sebab kita kata nafkah ini memang wajib atas suami. Macam Datuk kata kalau gaji banyak pun suruh bayar harga ayak. Kalau isteri tak mau bayar, yang tu yang maksudnya macam tu. Tapi nak sebut kata, kalau nak mengekalkan keharmonian rumah tangga, kita tuntut hak kita secara seimbang, tidak boleh berlebihan. Kat situlah ada konsep, orang kata apa, sebab kalau kita tengok kepada kefahaman agama, kita nak apa dalam hidup kita.
kita nak, yang ni mana cakap idea lah kan, kita nak dunia ke, kita nak akhirat. Memanglah kita nak dunia, nak rezeki yang murah dan sebagainya, tapi jadikan motivasi kita ialah kita selama kita hidup di dunia, masa ni lah untuk kita buat amalan, dan khusus untuk orang perempuan, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tasaddaqna, ya ma'syaran nisa. Jadi bersedekahlah, tapi dalam konteks bersedekah, sebab saya rasa ini lebih membawa kepada keharmonian dalam rumah tangga, dan ada yang Datuk dah sebut tadi, hadis 1 dinar yang dikeluarkan pada jalan Allah, dan juga 1 dinar yang dikeluarkan untuk membebaskan seorang hamba, dan 1 dinar yang disedekahkan kepada orang miskin, dan juga 1 dinar yang dikeluarkan untuk ahli keluarga. Dan pahalanya tu, bandingannya ialah pahala lebih besar lagi kepada seseorang yang keluarkan belanja dia untuk ahli keluarga dia. Jadi daripada satu aspek ni, dia kena ada, walaupun tanggungjawab tu, saya rasa kita orang perempuan ambil peluang untuk sama-sama menyumbang, sebab dia akan menjamin kepada kesejahteraan selepas tu. Walaupun dalam konteks rumah tangga ke, ataupun selepas perceraian, sebagai kalau kita ada gaji yang kita boleh belanjakan untuk anak kita, kita jangan rasa rugi untuk kita belanjakan untuk keluarga. Dan kita jangan rasa takut simpanan kita atau duit yang kita ada akan berkurang. Sebab Allah dah janjikan untuk kita, unfiq alaik. Kita kena pegang konsep yang itu, dan saya ada terkesan dengan sebuah ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa tak silap, untuk pasangan yang dah melalui fasa perceraian, Allah dah jamin untuk kedua-dua pihak ada rezeki yang Allah dah tetapkan. Itu antara apa yang saya boleh kongsikan, dan saya serah balik kepada Al-Fadhil Ustaz Nazim. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Profesor Barjah Dr. Roshimah di atas pencerahan panduan 3K yang telah beliau sampaikan seperti tadi. InsyaAllah, semoga-moga insyaAllah menjadi panduan dalam kehidupan berumah tangga ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita ada sikit lagi masa. Kalau tuan-tuan tengok di sebelah kanan dan juga kiri tuan-tuan dan juga perempuan, adanya mikrofon yang disediakan. Kita nak buka sikit pada pagi ini, sikit ruang untuk persoalan daripada tuan-tuan dan puan sekalian. Saya mulakan dahulu dengan mungkin tuan-tuan dahulu kalau ada soalan boleh keluar ke mikrofon. Demikian juga wanita, kalau ada persoalan boleh keluar ke mikrofon di sebelah kiri sini untuk kita nak mengajukan persoalan ataupun apa-apa keperluan untuk kita mendapatkan pandangan dan juga pencerahan daripada panel. Silakan. Yang pertama, sila tuan kalau ada. Boleh, kita ada kita ada persoalan daripada seorang orang kelainan kita. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, tadi saya difahamkan yang isteri yang nusyus tidak dapat hak untuk nafkah. Jadi sekiranya kalau kata isteri itu dipukul, jadi macam mana kalau kata isteri itu keluar rumah, masihkah dia lagi layak untuk mendapatkan nafkah? Dan bagaimana pula apabila kita bawa kes ni ke mahkamah dan untuk membuktikan yang ada pengabaian nafkah tu, sedangkan dalam keluarga pun masih yang tak faham berbahasa isyarat. Macam mana kami nak bawakan perkara ini ke mahkamah dan macam mana jalan penyelesaian? Terima kasih. Dan soalan seterusnya daripada... Silakan kalau ada yang kedua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey, saya Kamri, seorang pekak daripada Perlis. Jadi di sini saya dapat pendedahan tentang perundangan bab nafkah. Jadi kalau kata besarlah harapan kami untuk kami orang pekak Perlis mempelajari klinik perundangan syariah dan juga diadakan kelas pengajian Islam secara bulanan bagi pemahaman orang pekak di negeri Perlis ni. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan. Terima kasih juga kepada pembicara kita mewakili rakan-rakan. Kita berikan tepukan kepada rakan-rakan kita yang akan upaya untuk bersama-sama dengan kita. Okey, soalan pertama tadi tentang macam mana pula tadi disebutkan tentang
kalau seorang wanita yang nusyuz, dia tidak layak untuk mendapatkan dengan nafkah. Tapi dalam masa yang sama, si wanita tu mungkin disebutkan nusyuz sebelum daripada dia datuk, dia dipukul ataupun dia sendiri telah pun dikesampingkan daripada suami dia. Silakan Datuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa kita terhad, saya nak jawab soalan ni ringkas tapi harap jelas. Yang pertama, di dalam fatwa Negeri Perlis berdasarkan penghujaan yang ada di dalam kitab-kitab para ulama fiqh, kita menyatakan wanita yang dipukul ataupun berada dalam keadaan bahaya kerana diancam keselamatannya oleh suaminya boleh keluar daripada rumahnya, meninggalkan rumahnya jika dia merasa dirinya terancam, dan itu tidak termasuk di dalam nusyuz. Bahkan walaupun suaminya tidak pukul umpamanya, tetapi suaminya menempatkan dia di satu rumah yang tidak selamat. Suami dia pergi bekerja, tempatkan dia di satu rumah, rumah itu bahaya, mungkin bahaya kerana keadaan rumah ataupun persekitaran itu yang selalu orang masuk dan seumpamanya, dia takut pada keselamatan dirinya, dia boleh keluar meninggalkan rumah itu, pulang ke rumah keluarganya atau ke mana-mana yang dia rasakan selamat, dan itu tidak termasuk di dalam nusyuz. Kerana yang dikatakan nusyuz apabila ia keluar daripada rumah suami ataupun baitiz zaujiyah, yang mana rumah itu ialah cukup, rumah itu padan ataupun sesuai untuk dia tinggal. Maksudnya dia selamat, dia mencukupi, ada makanan padanya, ada pelindungan untuknya. Itu yang dimaksudkan. Cuma sedikit saya nak sebut kepada soalan itu, kepada keseluruhan konsep yang kita bercakap. Agama ini menyatakan bahawasanya rumah tangga bukan dibina di atas undang-undang tadi. Bukan itu asasnya. Rumah tangga asasnya dia dibina di atas apa yang Allah sebut, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan di antara kamu itu mawaddah. Mawaddah maksud cinta. Cinta yang mungkin ada elemen lelaki perempuan, seks dan seumpamanya. Tapi rahmah maksudnya simpati antara satu sama lain. Maka isu nafkah ini selain daripada isu hukum Tuhan, ia dibayar ataupun dia dikeluarkan di atas cinta dan kasih dan simpati itu. Itu dahulu. Itu dahulu. Sebab itu seorang lelaki dalam hidup ini, lelaki ataupun wanita, apabila kita membelanjakan harta kerana Allah, kita akan merasai sadrul rah. Kita akan rasa kelapangan dada. Kita akan rasa nikmat kerohanian. Kita jumpa orang miskin, kita bagi pada dia, kita akan balik pada kita. Nabi SAW menyatakan, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuhu aw wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah." Ini hadis dalam Bukhari dan Muslim. Apabila satu orang Muslim belanjakan satu nafkah untuk keluarganya, dengan dia harapkan nafkah itu dia mendapat pahala, itu adalah sedekah untuknya. Maksudnya every day you spend your money for your family, you are doing sedekah. Maksudnya setiap hari kita buat sedekah. Cumanya apabila kita ni, aku ni terpaksa bayarlah dah hang duk minta, maka tak jadi ihtisab tu tak ada. Tidak ada mengharapkan pahala. Padahal ia adalah pahala yang besar. Dan ini satu bab yang panjang, bab mawaddatan wa rahmah. Satu ceramah khas kita kena bagi tentang bagaimana rumah tangga, foundation of rumah tangga yang dibina di dalam agama. Apabila ada mawaddatan wa rahmah, soal-soal nafkah, soal kasih sayang, tengok anak-anak, ini soal ni datang dengan mudah. Berikutnya last, soal perbalahan dalam suami isteri. Tak mau, bapa tak mau bagi nafkah lah apa. Ia tidak mendatangkan bahagia dengan duit yang kita tak bagi itu. Ia hanya akan mendatangkan kerunsingan, kegawatan dalam diri. Anak-anak rasa tak bahagia. Kita tak seronok dengan anak-anak.
Kalau kita berkelahi dengan Muslim yang lain tanpa sebab yang benar, pun kita rasa tak selesa. Kita berkelahi dengan bekas isteri kita, yang pernah kita tidur dengannya dan melihatnya dengan segala-galanya. Dan dia pernah melihat kita umpamanya. Kita bergaduh dengan isteri kita. Kita tak bagi pada anak kita. Apa bahagia yang sedang kita cari di dalam dunia ini? Walaupun mungkin beribu wang yang kita hadir, berjuta yang kita ada, kita diburu rasa kesalahan. Sebab itu, ini adalah tajuk rumah tangga ni, dia tak boleh pergi tengah-tengah. Dia kena pergi daripada landasannya. Dan ini, dengan landasan itu kita akan memahami konsep keseluruhan bagaimana Islam meletakkan soal-soal muamalat, munakahat, soal akidah dengan foundation yang jelas. Bila pemikiran kita jelas, hukum akan menjadi jelas pada mata kita, insya-Allah. Terima kasih Datuk. Dr. Akram, kalau ada nak komen tentang untuk rakan-rakan kita yang kena upaya, kalau ada, silakan. Sikit saja berkaitan dengan kita panggil apa, tuntutan ataupun hasrat daripada persatuan orang pekak kan. Dia tak boleh fikir, sepatutnya benda ini dia kena fikir secara holistik lah, bukan part-part kan. Maksudnya bila kita berdepan dengan isu-isu OKU, saya juga pernah buat kajian berkaitan dengan OKU, dan memang OKU ini banyak kategori kan, banyak kategori, dan memang peratusan OKU, orang kurang upaya dalam konteks negara kita ini memang besar. 10% tu memang akan ada anak-anak OKU dan mereka akan membesar. Maksudnya apa yang saya cuba sampaikan bukan kita perlu selesaikan isu warga negara OKU ini dalam konteks jabatan-jabatan tertentu, juzuk tertentu. Dia kena selesaikan di peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya polisi dan dasar itu perlu datang daripada atas. Pendidikan berkaitan dengan pendidikan Islam kepada anak-anak OKU perlu diteliti dan dilihat semula agar ia boleh merungkai, memberi jalan keluar dari sudut hukum syarak kepada orang-orang yang OKU ini. Sebab dia tak boleh sama. Walaupun ada benda yang sama, tapi ada benda yang tak sama. Dia kena treat berbeza. Jadi saya harap benda tu memang perlu diteliti dan diambil cakna oleh semua pihak, dan kami juga di peringkat pembuat dasar agama ini juga akan cakna dan memang mengambil maklum tentang perkara itu, dan kami akan angkat untuk kita lihat bagaimana benda ini boleh diselesaikan, insya-Allah. Terima kasih kepada Prof. Mahdi Dr. Akram. Tadi Dr. Akram sebut tentang apa yang kita usahakan. Antaranya kita memang ada kelas Al-Quran yang kita buat untuk Braille. Dan dalam masa yang sama telah pun berlakunya satu kajian berkaitan dengan pentafsiran beberapa hukum-hukum khas untuk golongan OKU. Dah ada pun oleh saya bersama, ada fatwa yang berkaitan. Dan dalam masa yang sama juga, insya-Allah future kita sedang cuba untuk buat satu aplikasi berkaitan dengan hadis, bagaimana supaya rakan-rakan kelana upaya juga akan memahami konteks hadis yang sesuai dengan bahasa-bahasa yang untuk difahami oleh rakan-rakan kelana upaya. Saya nak pergi kepada terakhir sesi kita, agak dah sampai di penghujungnya. Kita nak mempersilakan Prof. Mahdi Dr. Roshimah untuk memberikan kesimpulan akhir kepada apa yang kita bicarakan daripada bermula pagi tadi sehinggalah ke akhirnya untuk saat pada pagi ini, sebagai kesimpulan dan juga pedoman buat kita semua yang hadir. Dipersilakan. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Nazim. Sebagai kesimpulan, sikit saja saya nak rumuskan, kita hidup, kita bukan hidup seorang-seorang. Kita ada ahli keluarga, kita ada pasangan, kita ada bekas pasangan, kita ada anak-anak, dan dalam kehidupan kita memang kita akan ada fasa-fasa yang kita lalui dalam hidup kita. Jadi dalam fasa perkahwinan, fasa selepas perkahwinan dan sebagainya. Jadi kita hidup ini adalah ujian. Termasuklah ujian dalam rumah tangga dan ujian selepas daripada perceraian. Termasuklah isu nafkah. Macam yang saya sebut, usaha kita dah ambil, setiap orang dah faham tanggungjawab masing-masing, hak masing-masing yang perlu ditunaikan.
yang terakhir sekali, sebab macam saya sebut, kita nak harap orang faham kita, memang kalau saya rasa susah. Kadang-kadang mengecewakan kalau kita harap orang faham kita, dan sebenarnya Allah nak ajar kita supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak kita merayu, merintih, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mediumnya ialah kita memperbanyakkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita nak keluarga yang mawaddah, sakinah dan rahmah dan sebagainya, anak-anak yang berjaya, rezeki yang cukup untuk keluarga dan sebagainya. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja rumusan daripada saya. Saya serah balik kepada Yang Berbahagia Ustaz Nazim. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Pemerdia Dr. Roshima yang telah memberikan kesimpulan daripada perbincangan kita bermula daripada pagi tadi sehinggalah ke akhirnya. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, saya berharap agar apa yang dikongsikan pada pagi ini sedikit sebanyak memberikan pencerahan kepada kita berkaitan dengan nafkah, kewajipan-kewajipannya dan bagaimana konteks untuk kita melunaskan tanggungjawab bernafkah sebagai seorang suami, dan bagaimana wanita juga untuk mengambil nafkah itu dengan kadar yang ma'ruf. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak tutup pada pagi ini dengan kita nak merenung hadis baginda Nabi SAW yang Nabi sebutkan tentang kesempurnaan iman seseorang mukmin itu. Antaranya Nabi SAW menyatakan, inna min akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa tafuhum bi ahlihi. Nabi SAW menyatakan sebaik-baik mukmin yang beriman dan sebaik-baik mukmin pada keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa, adalah apabila orang itu adalah yang ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya kepada ahli keluarganya dan yang paling lembut cara dia bermuamalah dengan ahli keluarganya. Dan insya-Allah semoga apa yang kita kongsikan pada pagi ini akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita memperbaiki akhlak kita dan menjadikan kita ini paling baik, akhlak kita yang paling lembut, lemah lembutnya perhubungan kita dengan ahli keluarga kita, insya-Allah taala. Maka itulah yang kita nak kongsikan pada pagi ini. Terima kasih kepada saya bersama Datuk Arif Perkasa, Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahlan, yang berusaha Profesor Madya Dr. Roshima, yang telah berkongsi kepada kita semua pada hari ini. Terima kasih kepada semua penonton dan insya-Allah semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.